Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Daripada pagi tadi 6.30 pagi sampailah sekarang ini. Dan Alhamdulillah kita masih lagi berada bercerita berkaitan dengan jauhlah Al-Quran. Dan dengan tajuk kita pada pagi ini iaitulah Segagah Rom. Apa cerita di segagah Rom ini yang kita biasa dengar dululah, Rom dan Parsi. So hari ini kita nak bercerita juga berkaitan dengan segagah Rom dan kita nak tahu juga perkembangan terkini berkaitan dengan Musalla Ar-Raudhah. Kita bawakan kepada anda pengurusi Musalla Ar-Raudhah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah yang sekarang ini berada di talian Skype kita. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Handsome? Masya-Allah. Khabar baik alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Handsome juga, kacak bergaya alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat alhamdulillah. Sebab Ustaz di mana tu? Sekarang tu di mana? Ingatkan Ustaz ada sebelah saya, rupanya dalam kereta Ustaz. Saya sekarang ada di Masjid Bentong ni. Saya berhenti di Masjid Bentong sebab ada urusan kerja di Genting Sempah kejap lagi. Baik, masya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz, insya-Allah. Baik, terima kasih. Baik Ustaz, untuk permulaan ni kita nak bincang berkaitan dengan surah Ar-Rum. Seperti biasalah Ustaz yang menceritakan tentang Al-Quran, Segagah Rum tajuk kita. Mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kami penonton-penonton berkaitan dengan Ar-Rum dan kelebihan surah Ar-Rum ini dan apa dia kaitan Ar-Rum ini dengan topik kita pada hari ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man wala. Alhamdulillah, syukur pada Allah hari ini dapat bertemu kita walaupun di talian, dapat tengok Ustaz Izmi walaupun tidak live, Fakira dapat tengok kat talian. Sama je Handsome. Semoga lepas rindu. Alhamdulillah hari ini amin Allah akbar. Rindu lama nak jumpa ni. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berbincang sedikit berkenaan dengan surah Ar-Rum. Yang mana surah Ar-Rum ini adalah merupakan surah Makkah yang kira-kira kata ulama turun dari segi ranking di susunannya ke surah yang ke-82 turun. Ada ulama mengatakan dia turun sekitar tahun 5 kenabian dan ke atas lah. Dan surah Ar-Rum ini merupakan surah yang ada 60 ayat dan surah yang betul-betul dinamakan dengan nama Rum dan disebut perkataan Rum itu di awal. Dan dia merupakan surah yang bermula dengan huruf muqatta'ah iaitu Alif Lam Mim. Bermaksud selain daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ankabut, inilah antara surah lain yang bermula dengan Alif Lam Mim. Baik, dalam surah ini Allah menyebut di awal-awal ghulibatir Rum, telah ditewaskan, ditumpaskan Rum. Rum kita kata satu kerajaan, satu empire yang cukup hebat, cukup gagah satu ketika dulu, yang mana mereka bersaing dengan satu lagi empire itu Parsi. Pada ketika firman Allah ini turun, pada ketika itu kerajaan Rum tewas kepada kerajaan Parsi. Kira-kira kalau tahun Masihnya lebih kurang tahun 615 Masihi begitu. Ketika Rasulullah masih lagi berada di kota Mekah. Dan pada ketika itu berlaku peperangan di antara Rom dan Parsi. Pada ketika itu tentera Rom tewas. Bila tentera Rom tewas, macam kata siapa yang tewas dengan Argentina ada? Lupa saya Azmi. Final itu saya pun tak apa tengok juga tu. Kita sokong yang menang je. Kita sokong yang menang je. Jadi bila begitu, bila tentera Rom tewas, suka sangat musyrikin Mekah. Kecoh satu Mekah tu kenapa? Mereka orang-orang musyrikin Makkah ni mereka menyokong Parsi. Kenapa mereka sokong Parsi? Sebab mereka ni sama-sama menyembah Al-Awthan. Mereka sama-sama menyembah berhala, sama menyembah makhluk, sama menyembah apa benda. Jadi bila mereka tengok Parsi menang yang menyembah api ni, mereka sukalah. Sedangkan Nabi dan para sahabat pada ketika itu sangat suka agar tentera Rom itu yang menang. Kerana tentera Rom ini mereka ni beragama Nasrani, mereka ni ahli kitab. Jadi apabila tewasnya tentera Rom yang gagah, yang hebat ni tentera Rom ni, maka pada ketika itu umat Islam rasa agak kecewa, sedih. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada ketika itu duduk bertaruh. Pada ketika ini belum lagi diharamkan pertaruhan. Maka Sayyidina Abu Bakar bertaruh dengan tentera Quraisy. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Akan tewas juga nanti tentera Parsi di tangan Rom satu ketika nanti. Berdasarkan ayat Allah fi bid'ah sini. Jadi dia bertaruh
anggarannya lebih kurang 3 tahun. Kenapa? Bid'i sinin. Fi bid'i sinin surah Ar-Rum sebut akan tewas juga dalam tempoh 3 tahun ke 9 tahun. Maka balik Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, dia bertaruh dengan jumlah tertentu, dengan tahun-tahun berapa tahun akan tewas serta Parsi semula. Maka Rasulullah kata bid'i sinin itu bermaksud 3 hingga 9. Jadi kamu tambahkan pada tahunnya pergi ke 9 dan kamu tambahkan juga pada taruhannya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun bertaruh dengan 9 tahun. Rupa-rupanya selepas 9 tahun benar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menang dalam pertaruhan itu. Okey, baik. Apa yang nak diceritakan di sini ialah satunya kebenaran tentang apa yang Allah sebut. Yang mana mereka akan tewas peringkat awal, kemudian mereka akan menang balik. Dan ketika menang, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Dan ketika tentera Rom itu menang kembali kepada tentera Parsi, pada ketika itu orang beriman akan kembali gembira, sahabat-sahabat Nabi gembira. Dan pada saat gembira itu, bila mereka telah pun berada, sahabat Nabi dan Nabi telah pun berada di Madinah. Dan ulama tafsir menyebut, gembira ni gembira apa? Sebenarnya tahun berlakunya kemenangan Rom dan kepada Parsi itulah tahun yang sama berlakunya Suluh Hudaibiyah, dan juga setengah ulama mengatakan pada tahun itu juga berlakunya perang Badar. Ada khilaf lah. Bermakna benarlah pada hari kegembiraan mereka mendengar berita Rom menang itu, pada hari itu juga Islam menang dalam peperangan Badar. Itu sikit latar belakang lah ya, surah Rum ya, Ustaz Izmi. Baik, itu dia rupanya berkaitan dengan surah Ar-Rum. Di awal itu pun kita telah faham berkaitan dengan bagaimana Rom akan dimenangkan semula setelah mana Parsi kalah dan seumpamanya. Baik Ustaz, untuk yang keduanya Ustaz, dalam surah Ar-Rum ini ada ayat-ayat berkaitan dengan kekuasaan Allah. Antaranya yang Allah sebut wa min ayatihi. Daripada start ayat ke-20, ayat 21, ada cerita pasal penciptaan manusia, ada cerita pasal perkahwinan pun ada. Ayat ke-21 ni paling popular ni kan. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kami. Macam mana Ustaz? Ya. Tadi pun ada Ustaz Yaqub sebut ayat perkahwinan kan. Mungkin Ustaz boleh kupas lagi sikit berkaitan dengan bagaimana ayat-ayat dalam surah Ar-Rum ini yang Allah sebut banyak kali berkaitan dengan kekuasaan Allah ni Ustaz. Silakan. Inilah kita tengok betapa Al-Quran itu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila berlakunya pengulangan pada ayat wa min ayatihi 7 kali Allah ulang daripada ayat 20 sampai ayat 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kemudian Allah tambah pada ayat 46 pula wa min ayatihi. Wa min ayati yang pertama pada ayat 20, wa min ayati an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tashirun usbut. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah tanda-tanda ni ayat. Kita biasa sebut ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ayat ni sebenarnya tanda kebesaran Allah. Dan ulama kata sebagai contoh Dr. Yusri Jabal sebut ayat ini ada dua. Satu ayat Al-Maqru'ah, ayat yang dibaca itu ayat Al-Quran lah. Yang kedua ayat Al-Manzurah, ayat yang dilihat, yang dipandang, iaitu ayat Al-Qawniyah, apa yang kita lihat pada alam sekitar kita. Jadi Allah sebut di antara tanda-tanda, ayat itu tanda-tanda kebesaran. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu ialah an khalaqakum min turabin. Allah menciptakan kamu dulu daripada tanah untuk kita. Kemudian daripada tanah itu seorang namanya Adam, lalu jadilah kamu bangsa yang berkembang biak, satu makhluk Allah yang berkembang biak. Mana Allah beritahu itu tanda kebesaran Allah mencipta kita daripada tanah yang hina. Itu satu. Yang keduanya Allah sebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, ayat popular. Dan yang tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan daripada diri kamu pasangan kamu. Maknanya ada pasangan masing-masing. Daripada suami itu Adam jadinya Hawa daripada rusuknya. Kemudian kita ni ada pasangan masing-masing. Apa matlamat Allah sebut daripada Allah menunjukkan tanda kebesaran pada pasangan ini, litaskunu ilaiha. Allah nak kita ni hidup tenang dengan pasangan kita. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kedua kamu itu mawaddah, kasih sayang dan juga rahmah. Jadi itu tanda kebesaran Allah kedua. Tanda kebesaran Allah yang ketiga ialah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Antara tanda kebesaran Allah itulah Allah menjadikan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan Allah bezakan alsinatikum, lidah kamu, wa alwanikum, dan juga kulit. Saya gelap,
Ustaz Izmi putih. Allahu Saya kecek Kelantan. Ustaz Izmi kecek KL, cakap KL. Orang Afrika cakap Afrika, orang Cina cakap Cina, orang Arab cakap Arab, orang putih cakap orang putih lah. Jadi Allah tunjukkan kebesaran Allah daripada seorang Adam yang Allah sebut permulaan tadi, lalu tiba-tiba berkembang biak pula, tiba-tiba ada pula warna macam-macam. Ada hitam, ada putih, kemudian bercakap pelbagai bahasa. Itu Allah nak beritahu pada kita, tengoklah betapa agungnya Allah dalam mencipta manusia. Kemudian empatnya, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Kita ni malam kita tidur, kemudian wabtigha'ukum min fadlih. Ada waktu rehat kita, malam kita rehat, siang kita bekerja dan kita cari rezeki dengan tubuh yang Allah cipta ni. Cuba bayangkan badan kita kecil je, tak bersamana berbanding dengan gajah. Tetapi kita jadi khalifah. Kalaulah gajah itu Allah letak akal macam manusia, tentu sekali kita tewas sejak awal lagi. Tapi Allah meletakkan akal kepada manusia menjadi khalifah. Badan kita yang kecil ini, kita boleh cari rezeki untuk keluarga kita. Kita nak makan apa hari ini, kita boleh rancang. Kita nak pergi ke mana, kita boleh rancang. Kita nak kerja di mana, kita boleh usahakan untuk bekerja dan sebagainya. Maknanya itu tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah jadikan pada kita ni. Dan kemudian yang kelimanya, wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'. Allah menciptakan kilat dan guruh dan sebagainya. Dan yang keenam, Allah menciptakan wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amri. Allah menciptakan langit dan bumi dengan perintah Allah. Langit dan bumi yang ada, langit di atas kita, bumi yang kita pijak ni, Allah ciptakan untuk kita perhatikan. Bukan sekadar kita duduk menetap di atas muka bumi Allah ini, tapi kita tengok pada langit yang Allah tinggikan tanpa tiang. Walaupun setengah ulama kata langit itu sebenarnya, kalau kita nak kata ada tiang pun boleh. Boleh, tetapi tiang itu Allah tidak nampak pada penglihatan mata kasar kita. Dan Allah jadikan bumi tempat kita berpijak yang pelbagai tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini, Allah nak beritahu pada kita tentang betapa Allah ini Maha Agung, Maha Esa, Maha Gagah. Siapalah kita, insan yang terdil. Jadi dengan memerhati kepada ayat-ayat al-manzurah, ayat-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang Allah ciptakan pada alam, tanda-tanda kebesaran pada alam ini, maka menjadikan kita ni insan yang kerdil, rasa kerdil diri. Lalu bila kita rasa kerdil diri, kita akan membesarkan Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Maka di situlah letaknya kedudukan kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Ya, itu sikit Ustaz Izmi. Masya Allah. Saya kira tak cukup kalau kita nak bahaskan berkaitan dengan kekuasaan Allah. Sompek. Masya Allah. Baik. Tapi tak apa, insyaAllah kita nak pergi kepada Musalla Ar-Rawdah Ustaz. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. InsyaAllah kita kembali selepas ini. Boleh minum air dulu.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang masih lagi setia bersama dengan kami. Baik, kita nak terus sekali lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengurusi Musalla Ar-Rawdah. Kita dah bincang berkaitan dengan surah Ar-Rum tadi Ustaz, kemudian tentang kekuasaan Allah. Sekarang ni kita nak pergi kepada berkaitan dengan Musalla Ar-Rawdah, yang mana kita tahu Musalla Ar-Rawdah juga ada buku tua di Quran yang menceritakan tentang Ar-Rum tadi ataupun peperangan-peperangan. Dan katanya Musalla Ar-Rawdah nak tawarkan satu lagi buku, iaitulah berkaitan dengan 40 hadis perjuangan. Macam mana Ustaz berkaitan dengan tawaran ini, iaitulah Musalla Ar-Rawdah? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Izmin. Sebagaimana biasalah, kita buka peluang untuk penonton semua para sahabat di luar yang bermawan dan telah pun sampai di hujung-hujung lah. Dan kita finishing lah sampai tahap finishing. Dan dalam masa yang sama kita offer kepada tuan-tuan, puan-puan, penonton-penonton sekalian supaya membeli sambil menderma. Maka kita sediakan dua buah buku, satunya buku 40 hadis perjuangan dan yang keduanya buku Tua Al-Quran yang saya duk bincang ni lah. Dalam buku Tua Al-Quran ini, bukunya berkisar berkenaan dengan ringkasan daripada 30 juzuk Al-Quran yang saya susun dalam bentuk tua. Bermaksud satu hari satu tua. Maknanya sampai hari 30 selesailah tua kita dalam 30 juzuk. Sehari satu juzuk, sehari satu juzuk. Apa yang dibincangkan dalam juzuk pertama, juzuk kedua hingga juzuk 30 itu dibina dalam bentuk siap ataupun konteks. Mana konteks ayat 1 hingga 10 tu apa, 10 hingga 15 tu apa ceritanya. Saya cuba ringkaskan untuk supaya pembaca memahami bahawa itu sebenarnya perbincangan yang ada dalam juzuk-juzuk tersebut. Dan kadang-kadang kita ni, masalah kita, bila kita baca Al-Quran, kita baca terjemahan, kadang-kadang kita rasa lost. Tiba-tiba kenapa tergantung cerita ni? Kenapa ni lepas ni cerita lain? Rupanya kita tak faham konteks dia. Jadi saya membantu pembaca untuk memahami konteks ayat. 1 hingga 10, 10, 20, 20, 30 itu apa konteks perbincangan. Dan buku ini sebenarnya alhamdulillah lah setakat ini memang cukup laris di pasaran. Dengan harga RM60 ni kita tawarkan kepada tuan-tuan perempuan semua. Tuan-tuan bayar RM60, RM30 terus kita tolak untuk pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Bermaksud ada tuan-tuan punya share pada pembinaan masjid. Bila sebut ada share pada pembinaan masjid, bermaksud ada dah bahagian kita di akhirat esok. Nabi sebut apa? Man bana lillahi masjidah walau kama fahsi qatta aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, walaupun kecilnya sarang burung atau lebih kecil daripada sarang burung, Allah telah bina untuknya mahligai dalam syurga. Jadi beli di akhirat esok pada apa yang Nabi janjikan, insya-Allah. Begitu juga hadis 40. 40 hadis perjuangan harganya RM50. RM25 kita terus sumbang kepada pembinaan Musalla Ar-Rawdah. Baik. Maknanya tua di Quran ini harganya RM60, buku 40 hadis perjuangan RM50 saya, betul Ya, betul. Baik, insya-Allah. Sama-sama kita ambil peluang untuk kita nak membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan perkembangan terkini Musalla Ar-Rawdah ni Ustaz. Mungkin dah ada orang datang ke macam mana Ustaz sekarang? Baik, ini semangat nak cerita ni. Sebagaimana Ustaz Yaakob Isra tadi, kita berada di tahap akhir, finishing. Yang finishing ni lah kita perlukan duit banyak. Nak ashnya, nak interior apa semua kan. Jadi kita dalam masa 8 hari ni kita nak siapkan sekurang-kurangnya dewan solat tu dah kalau tidak selengkapnya hampir lengkap. Jadi kita merayulah pada tuan-tuan, kita dah capai lebih kurang 80% siap. Itu gambar lama tu. Sekarang dah hampir dalam proses plaster luar, dalam telah plaster. Wiring pun semua dah siap pasang, cuma belum pasang lampu lagi.
Cuma ada dekoratif sikit lah yang dinding-dinding as tu belum lagi. Ya. InsyaAllah doa lah mudah-mudahan bulan Ramadan ni kita boleh guna bangunan ni 8 hari lagi ni. Tengah struggle, tengah berkejar-kejar dengan kontraktor, dengan subkon apa semua ni. Biasalah. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyumbang. Ya. Kerana tak putus-putus menyumbang kepada pembinaan Musalla Ar-Raudhah, kerana saya faham dan saya meyakini bahawa mereka semua ni sangat faham tentang apa yang Nabi sebut, sebagaimana hadis sebut sebentar tadi. Bermakna mereka ni masing-masing nak bekerja, nak ada bahagian daripada pembinaan masjid ini, dan harap-harapnya tuan-tuan perempuan semua tak terlepas peluang ini, kerana kita berbaki hanya kira-kira 20% saja siap. Ya. Jadi harapan saya, jika ada tuan-tuan di luar sana yang nak menyumbang, nak ada bahagian pada pembinaan masjid ini, nak ada share walaupun kecil, walaupun RM5, walaupun RM2, walaupun RM1, bolehlah kontak hotline kami, Cik Munirah di talian sebagaimana tertera, dan juga boleh QR tadi, boleh screenshot. InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa pertanyaan, nak bertanya tentang buku dan sebagainya, boleh call lah. Kami punya hotline 013-360-99090, dan boleh juga direct ke akaun sumbangan tu ke 55616-924-2554 Maybank atas nama Musalla Ar-Raudhah. Masya Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz, insya-Allah. Amin. Baik, terima kasih kita ucapkan. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat ketemu selepas ini insya-Allah. Dan kepada anda semua insya-Allah kita nak berhenti rehat seketika, kemudian kita kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.